Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Cik Mursidi bin Haji Ma'ad, Ketua Kampung Seri Teluk Pariani, merangkap pengerusi Masjid Kampung Pariani Tengah dan seluruh ahli jawatankuasanya. Yang dihormati Encik Musa bin Haji Saleh, pengerusi Badan Khairat Kematian dan Kebajikan Masjid Kampung Pariani Tengah dan seluruh ahli jawatankuasanya, pengerusi dan ahli jawatankuasa surau-surau rangkaian, para fasilitator jemputan dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama merafakkan sembah kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah dan inayahnya dapatlah kita sama-sama berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini untuk kita sama-sama menjayakan satu program, iaitu kursus pengurusan jenazah siri 2022. Baiklah, bagi tidak melengahkan masa lagi dan untuk memulakan acara, dipersilakan Ustaz Zulkifli bin Sulaiman, Imam Masjid Kampung Pariani Tengah, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya, majlis mempersilakan Encik Mursidi bin Haji Ma'ad selaku pengerusi masjid untuk menyampaikan sedikit kata-kata alwan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Cik Musa bin Saleh selaku pengurusi Badan Khairat Kematian Masjid Pariani Tengah, Ustaz penceramah kita yang diraihkan Ustaz Sofi bin Sarikun, tak maaf
maaflah Ustaz kalau salah sebutannya. Ustazah Nurhaliza dah sampai. Ceramah bagi wanita, pengurusi surau, barisan ahli jawatan kuasa surau dan juga masjid, ketua kampung Barik Surahman, minta maaf lambat disebut, Encik Isnin bin Karmau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama merafakkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah inayahnya. Kita dapat bertemu dalam masjid Kampung Bariani Tengah ini di atas satu majlis, yaitu penyampaian, kejap lagi ada penyampaian hadiah sumbangan, bukan hadiah, sumbangan, dan juga kursus pengurusan jenazah bagi tahun 2022 untuk peringkat Masjid Bariani Tengah dan juga seluruh rangkaian surau-surau di bawah naungannya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah Ustaz Sofi dan juga Ustaz Nurhaliza. Alhamdulillah sampai juga ke masjid kami, ke kampung kami. Mudah-mudahan tak merasa jemu untuk selepas ini menyampaikan ceramahnya. Sebenarnya tujuan kami, yaitu ahli jawatan kuasa masjid, mengadakan ceramah ataupun ceramah pengurusan masjid ini untuk supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat menambah ilmu lagi, menimba ilmu lagi, supaya bila jadinya kematian tak adalah rasa tolak menolak, rasa canggung ataupun rasa engkau lah yang uruskan, tak ada. Jadi kita sebenarnya bila pengurusan jenazah ni, kita kalau boleh nak cepat, lagi cepat lagi itu saja yang dapat sebenarnya hajat-hajat kami ahli jawatan kuasa masjid, supaya pengalaman ilmu yang bakal ditimba ini dapat digunakan untuk kita pada masa hadapan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, terutamanya kepada ahli jawatan kuasa masjid kerana dapat menjayakan majlis ataupun pengurusan jenazah pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan sehat, dan seterusnya ilmu yang kita dapat dimanfaatkan untuk masa akan datang. Sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan kebajikan dan tuntutan khairat kematian. Dengan itu, majlis mempersilakan sekali lagi Encik Mursidi bin Haji Ma'ad selaku pengurusi masjid untuk menyampaikan sumbangan. Sumbangan yang pertama adalah sumbangan kepada mereka yang telah menjalani pembedahan, rawatan dan dimasukkan di dalam wad. Yang pertama, sumbangan ini adalah daripada Masjid Kampung Bariani Tengah. Yang pertama dipersilakan Encik Arsad bin Bardan. Dipersilakan Puan Hajah Nurjani binti Muhammad Fadil.
Dipersilakan adik Muhammad Zulhilmi bin Zulkifli. Seterusnya, sumbangan kepada mereka yang melanjutkan pelajaran ke IPT. Yang pertama dipersilakan Muhammad Aris Danish bin Azlan atau wakilnya. Dipersilakan Nur Syahirah binti Miswan atau wakilnya. Dipersilakan Nur Aini Maisarah binti Azman atau wakilnya. Dipersilakan Muhammad Hazib Haikal bin Nurizam atau wakilnya. Dipersilakan Muhammad Hanif Muiz bin Muhammad Nuri. Dipersilakan Muhammad Hanif Muid bin Muhammad Nuri. Terima kasih kepada Encik Mursidi kerana sudi menyampaikan sumbangan. Dan seterusnya dipersilakan Encik Musa bin Saleh untuk seterusnya menyampaikan sumbangan daripada pihak Badan Khairat Kematian dan Kebajikan Masjid Kampung Pariani Tengah. Sumbangan yang pertama adalah mereka yang dimasukkan, sumbangan yang pertama adalah bayaran tuntutan kematian kepada pewaris si mati. Yang pertama dipersilakan waris Allahyarham Muhammad Ramli bin Omar. Dipersilakan waris Allahyarham Omar bin Bakar. Dipersilakan waris Allahyarhamah Hadiah binti Samad. Dipersilakan waris Allahyarhamah Masliha binti Karman. Dipersilakan waris Allahyarham Aizaman bin Ismail. Seterusnya sumbangan
mereka yang menjalani pembedahan, rawatan dan masuk wad. Dipersilakan yang pertama adik Zahra Ardini binti Muhammad Asyari atau wakilnya. Dipersilakan Puan Hajah Nurjani binti Muhammad Fadil. Dipersilakan adik Muhammad Zulhelmi bin Zulkifli. Dipersilakan adik Muhammad Rafiq bin Muhammad Khairul Najib atau wakilnya. Seterusnya, sumbangan kepada mereka yang melanjutkan pelajaran ke IPT. Dipersilakan yang pertama Nur Alia binti Muhammad Rahim. Dipersilakan Muhammad Haziq Haikal bin Nurizam. Dipersilakan Muhammad Hanif Muiz bin Muhammad Nuri. Dan yang terakhir dipersilakan Muhammad Hanif Mu'in bin Muhammad Nuri. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Musa di atas penyampaian sumbangan itu tadi. Baiklah, yang kita tunggu-tunggu pun sudah tiba. Kita mulakan khusus pada hari ini dengan slot pertama, iaitu teori dan penerangan berkenaan dengan pengurusan jenazah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sofi bin Sadirun. Beliau adalah Imam Masjid Pekan Rengit. Dengan ini majlis mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Persilakan. Duduk kan? Tali ni panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa idza jaa ajaluhum la yastaqdimun wa la yastaqdimun. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dihormati pengurusi Masjid Paling Tengah, iaitu Mursyidi bin Mahad, pengurusi khairat dan kebajikan Encik Musa bin Saleh, dan seterusnya sahabat saya Ustaz Zulkifli bin Sulaiman, Imam Masjid Paling Tengah, yang dikasihi semua hadirin, bapa-bapa, ibu-ibu dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah,
Pertama-tama kita bersyukur Allah SWT dapat kita sama-sama berkumpul di satu majlis ilmu. Pagi ni siapa yang belum niat iktikaf, siapa yang belum niat, hari ini kita datang ni adalah majlis ilmu tentang melaksanakan pengurusan tu fardu kifayah. Tapi kita datang pada pagi ni ialah fardu ain. Untuk ilmu tu semua wajib, melaksanakan yang saja fardu kifayah. Bersyukur kita Allah SWT dapat sama-sama berkumpul di dalam masjid paling tengah ini. Pertama sekali kita merupakan kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita diberikan nikmat iman dan Islam. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita diberikan kenikmatan iaitu kesihatan, nikmat kesihatan. Yang tuan-tuan dapat hadir pada pagi ini. Dan seterusnya nikmat dilapangkan masa. Yang tak dapat hadir itu mungkin kesibukan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini diberi kenikmatan iaitu kelapangan masa untuk hadir sama-sama dalam majlis khusus mentajis mayat tentang pengurusan jenazah. Pada pagi ini slot yang pertama ni sepatutnya diadakan ceramah tentang pengurusan jenazah. Barulah sesi kedua praktikal. Tapi sebelum kita sesi praktikal pengurusan jenazah, memandikan dan mengkafankan, kita ambil sedikit masa untuk perkara-perkara yang perlu kita ketahui. Sebab pemandi dan jenazah itu sendiri dia ada syarat-syarat dia. Pemandi ada syarat dan jenazah pun ada syarat-syarat dia. Bukan semua kita boleh mandikan dan bukan semua orang boleh mandikan. Dia ada syarat-syarat dia. Pada pagi ini saya masuk terus pada maknanya orang dah meninggal lah, orang dah meninggal dunia. Maknanya sebagai sepintas selalu bila maknanya dah berlakunya kematian, adalah perkara-perkara yang waris kena buat sebelum maknanya sebelum dimandikan. Sebelum mandikan tu ada perkara-perkara perkara-perkara yang kita kena buatlah sebagai waris ataupun orang yang hidup. Yang mati ni dia dah mati dah. Dia dah mati, dia tak ada boleh bergerak pun. Dia akan terbaring saja. Jadi orang yang hidup ni lah yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut. Antara perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh waris selepas kematian ini biasanya di kampung lah, di kampung, kecuali di hospital. Di hospital ni biasa meninggal 1 jam selepas kematian barulah dibawa ke bilik mayat. Sekarang disebut bilik forensik. Lepas tu terus dimandikan. Di kampung ni lain, betul. Di kampung ni biasanya selepas kematian jaranglah terus dilaksanakan pemandian. Terutamanya bila meninggal pukul 6.30 petang ataupun 9 malam. Biasanya bila besoknya kan, besoknya baru nak dimandikan. Jadi dia memakan masa yang lama. Jadi masa yang lama itulah maknanya warisnya ada peranan. Antaranya perkara yang sunat dilakukan ialah dipejamkan matanya. Itu yang kadang-kadang tak boleh pejam tu, diletak duit shilling tu, duit shilling. Tapi dinasihatkan selepas matanya pejam, ambil duit tu, jangan diletak je sampai pemandi jenazah datang. Itu yang dikatakan mata duitan tu. Kenapa pula atas matanya ada duit? Itu yang jadi kat situ rupanya datang mata duitan tu. Saya pun tak bila kursus lah, bila saya kursus jenazah peringkat daerah, peringkat negeri, dan kat situlah penceramah sebut. Rupanya kat situ rupanya datang yang mata duitan tu. Tuan-tuan, ambillah duit tu, duit 20 sen atau 50 sen tu yang diletak di mata ni supaya dia punya ni tertutup. Dah tutup tu, ambil duitnya. Jangan sampai orang datang ziarah pun tak ada lagi duitnya. Tu kesian pada jenazahnya.
sebenarnya diaduhkan dia punya dagunya, biasalah kan, diikat sini kan, supaya mulutnya tidak ternganga. Saya pernah tuan-tuan uruskan jenazah ni, saya datang ni, dia punya bahagian muka ni dah penuh dengan lubang hidung, lubang telinga ni dah penuh dengan semut dah. Sian. Itulah, itu lagi peranan jenazah, peranan waris. Atau kalau dia tak ada waris, masyarakat setempat ataupun Korea tu, kenalah, jangan sampai macam itulah. Lepas tu ditetapkan mata ini, dilekapkan kedua tangannya, seperti orang sedang kita sedang solat ni, maknanya ini tekap. Sebenarnya tu, yang kat sinilah saya nak ubah sikit lah. Bukan saja maknanya waris kita dekap begini, tapi bagusnya waris akan letakkan, sekarang ni mudah, ada minyak ataupun lotion, letakkan di bahagian sendi ni dan digerak-gerakkan dia sampai dia dah dimandikan. Jangan ikat gini tuan, sebab jenazah ni bila 5 jam dia akan keras. Nanti pemandi jenazah tu yang buka tu, dia nak buka, ikatan dah buka, nak lepaskan tangan ni. Sebab nanti kalau tak buka ni, bahagian yang ketiak ni nak ratakan air tu. Bagusnya itulah, ada waris yang gerak-gerakkan dia, letakkan minyak ataupun lotion supaya dia lembut sampai dia nak dimandikan. Lain kalau lepas meninggal terus dimandikan, dia lembut. Tapi yang meninggal pukul 6 petang, pukul 9 malam, besok pukul 9.30 ataupun 8.30 pagi baru nak dimandikan. Tu bila gini je, besok tukang mandilah ataupun yang memandikan tu kesian. Tuan-tuan mungkin tak kena, tapi orang yang menguruskan tu. Sebab saya yang pengalaman lah, bila mandikan kat rumah lah. Dekat hospital tak ada. Hospital ni baru 2 jam dia terus dimandikan. Saya mandikan tu mesti panas lagi. Tapi kalau kat rumah ni biasanya memang dah keras gini lah. Itu nak buka ni tuan, makan masa. Bukannya kita boleh rentap je. Satu ni tarik sikit, turun, tarik lagi, baru sampai sini. Sampai sini. Nanti gini lagi. Tolak sikit sampai di tengah, baru sebelah kanan, belum gini lagi. Dekat situ dah makan masa. Jadi dinasihatkan lah, peranan tak apa, yang lain nak baca Quran, nak baca Yasin, dipersilakan. Tapi ada seorang yang buat tu sampai dia nak dimandikan. Ini biasanya di kampung lah, di hospital tak ada masalah, sebab kita akan terus diuruskan. Tapi ataupun meninggal siang, meninggal pukul 7.30 ataupun 5 pagi, pukul 9 dah mandi kan, itu masih lagi maknanya senang. Tapi kalau yang lama, tu kena buat, jangan dibiarkan saja terikat gini. Sebab dia memudahkan bagi yang memandikan nanti. Kalau tuan-tuan tak mandikan tak apa, yang memandikan tu. Kalau tuan-tuan mandikan sendiri, tuan-tuan akan rasalah macam mana nak melepaskan tangan tu. Itu antaranya. Dibukakan semua perhiasan, seperti jam tangan, barang kemas dan sebagainya. Okey, baik. Ini yang ramai kalau saya nak mandikan, dia tanya, Ustaz, dia pakai gigi palsu. Baik, gigi palsu ni kalau nak buka masa dia hidup, masa hidup ataupun selepas meninggal tu masih boleh lagi. Rongga ni masih boleh bergerak lah. Tapi bila dah lama, tak perlu, pasal gigi palsu ni dia dekat dalam, dekat dalam, dan dia pun tak menghalang air. Begitu juga dengan apa sekarang dekat mata ni, contact line, tu nak buka pun masa hidup, masa dah mati, dah payah nak keluarkan, tu pun tak perlu, pasal dia dekat dalam, dia tak menghalang air. Itu antaranya lah. Bukakan semua. Ataupun masa dia sakit, masa nazak tu, buka semua. Cincin dia, kadang-kadang rumah ni jarang, tapi di hospital saya akan jumpa cincin. Dia nak keluarkan cincin tu pun dah payah. Ataupun dia mati kemalangan kan, mati mejur dan sebagainya, tu ada payah sikit lah kalau dia dah ketat. Kalau tak boleh buka, tu dah sebab masa kita mandikan tu kita kena goyang-goyangkan dia sikit.
masa kita nak ratakan air tu. Kalau tak boleh buka, jangan paksa. Jangan paksa. Kecuali kita boleh potong. Dan potong tu pun jangan sampai menyakiti jenazah atau memudaratkan jenazah. Tu pastikan, maknanya semua tu dah dibuka. Baik, seterusnya bersihkan badan si mati dengan itulah kalau nak kita biasanya orang yang meninggal ni ataupun orang yang sedang menghadapi sakratul maut ni dengan azab ni, kadang-kadang dia akan terkecil dan terberak dan sebagainya. Jadi masa tu bersihkanlah sebelum kita orang kampung datang ziarah ataupun sahabat-sahabat datang untuk ziarah, kita bersihkanlah jenazah tu. Jangan dibiarkan macam itu dia. Kalau dia pakai pampers kan, gantikan pampers dia. Bersihkan. Jangan sampai nanti orang datang ziarah melawat bau yang kurang menyenangkan. Saya pengalaman pun pernah mandikan, kadang-kadang macam mana nak cakap najis kering dia tu sampai dah dikelilingi lah bahagian punggung ni kan, seolah-olahnya macam dia tak dibersihkan. Itu nanti dia apa tuan-tuan, dia akan menyulitkan bagi yang memandikan. Tapi kalau tuan-tuan sebagai pemandi, kita kena buat je lah, kena bersihkan sampai bersih. Cuma itulah tadi oranan waris. Jangan sampai macam itulah. Itu yang datang ziarah pun datang kurang sedap lah kan, mesti ada bau punya, betul. Kecuali dia sakit yang kaki dia kencing manis kan, dia berbau ataupun belakang dia ni berlubang, itu lain kan. Itu memang tak boleh nak elakkan bau tu. Bau tu memang ada. Bau tu memang ada. Itu tak boleh kan. Tapi yang macam najis, dia kencing ni, kita boleh bersihkan. Lap pakai Dettol dan sebagainya. Biar maknanya orang datang ziarah, dia tidaklah bau sangat. Seterusnya disalinkan pakaiannya yang bersih. Mana salinkan pakaian yang bersih? Mungkin masa dia meninggal tu pakaian tu tak berapa bersih dan sebagainya, kita bersihkan. Pakaikan. Kalau nak mudah, kita terus buka pakaian tu tak apa, dan kita tutup jenazah tu dengan kain yang maknanya tidak mendedahkan auratnya. Nanti masa nak mandi dah senang, tak perlu lagi nak buka baju lagi. Baik. Diletakkan di tempat yang sesuai, seperti atas katil dan di tempat yang tinggi, serta menghadap kiblat, kakinya menghadap kiblat. Maknanya dia baring tu kakinya menghadap kiblat dan ditempatkan di tempat yang tinggi lah. Itu yang saya jumpa tu, jenazahnya mungkin atas lantai kan ya. Jadi semut yang orang pakai tu semut mayat yang halus-halus tu, betul? Saya pernah jumpa semut. Itulah sebab kita ni dah meninggal, dia dah tak boleh nak halau apa lah. Lipas datang ke semut datang, kita lah kita yang boleh elakkan tu semua. Jadi letakkan di tempat yang tinggi. Bagusnya katil lah. Dan katil tu, kalau tempat katil tu tempat dia baring masa dia sakit, kalau boleh tilam tu pun kita gantilah. Kadang-kadang yelah, dia dah sakit lama kan, baring situ, kadang-kadang dia kat situ dia terkencing, terberak kan. Jadi gantikan. Jadi bila orang datang melawat tu taklah ada bau yang kurang menyenangkan. Baik, itu antara maknanya selepas dia meninggal. Okey, baik. Saya ambil sikit orang yang hendak pergi buat laporan ataupun kematian untuk dapatkan surat pengkebumian. Ini pun antara kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang ialah kita tak pernah menghadapi kematian. Bila ada kematian, dia jadi macam orang baik kelang kabut sebut tak kena kan. Jadi kena tu, yang nak pergi balai ni, kalau meninggal kat kampung lah, akan pergi balai, betul. Ataupun pertama sekali panggil pegawai perubatan untuk mengesahkan dia meninggal. Lepas tu baru pergi ke balai.
Baik, yang pergi balai ni biarlah orang yang bila pegawai polis tanya ke apa, dia berjawab dengan lancar dan sebagainya. Tak adalah yang kalau dia ada buku rawatan pun bawa sekali. Sebab sekarang ni kematian yang bawah 60, kalau tak ada buku rawatan, biasanya polis tak akan keluarkan permit tu. Dia akan dibawa ke balai, dibawa ke hospital. Biasanya kat situlah akan dilakukan bedah jasad, postmortem. Sebab tu lagi, kalau dia walaupun dia meninggal muda tapi dia ada buku rawatan, masa pergi balai tadi bawa sekali. Memang dia ada rawatan jantung dan sebagainya kan, bawa. Jadi kalau mana bila pegawai polis tengok ataupun pegawai yang berkenaan tengok, memang maknanya dia boleh keluarkan surat kematian. Pastikan tu. Saya pernah, tuan-tuan, saya dah nak mula mandi ni, jenazah ni dah dekat dalam tong, dah kat tong mandi ni, tiba-tiba Land Rover polis tu datang. Yang turun ni paku ni. Saya cakap dengan waris, siapa yang pergi buat rekod? Dia cakap lah, sian-sian, ni waris datang ni, mesti ada yang tak kena. Dan menghabisnya jenazah tu dibawa ke hospital, tuan. Jadi kena itulah, maknanya yang nak pergi ke balai tu biar yang dia tahu, dia faham apa yang perlu dia buat. Itu nasib baik saya belum mati tu. Tu pengalaman lah, pengalaman saya. Saya kain dah potong dah, saya dah letak. Jenazah pun saya dah suruh waris letak dekat tempat mandi. Sebab saya tempat tu rumahnya kecil, saya nak bentang kain. Jadi tengah nak susun kain ni, Land Rover polis datang. Itu pengalaman lah, pengalaman saya yang mandi kat rumah. Jadi itu antara, kalau tuan-tuan berhadapan kematian, pastikan itu. Itu antara perkara-perkara lah. Sebab selagi tak ada surat tu, surat kematian tu, tuan-tuan tak boleh mandikan. Dah dapat surat kematian untuk boleh dikebumikan tu, barulah jenazah tu boleh dimandikan. Itu nak pastikan juga. Yang bahagian kat sini saya tengok ada biro apa tadi? Biro khairat dan kematian kan. Tu fungsinya tu kena pastikan. Dah dapat surat tu, barulah jenazah tu dimandikan. Baru dimandikan. Jangan mandikan dulu. Mandi. Tu nasib baik saya kena tu belum mandi. Tu pengalaman saya. Baik, itu antara selepas kematian yang kita tak terus uruskan. Baik, kita masuk terus, maknanya dah tadi dah mandi, dah mati. Apa dia perkara yang kita gunakan? Inilah khusus pada pagi ini, iaitu kita mentajis mayat. Kita masuk mentajis mayat, iaitu memandikan, mengkafankan, menyembayangkan dan mengkebumikan. Semua ni kita kena buat. Hukumnya fardu kifayah, termasuklah orang yang mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri. InsyaAllah tuan-tuan tak akan melaksanakan orang mati bunuh diri sekiranya ada kat kampung ni. Biasanya dia akan jadi kes polis. Jenazah tu akan dibawa ke hospital. Ataupun jenazah yang HIV ataupun AIDS, itu sekiranya berlaku permit kubur balai polis dah keluarkan, orang kampung kena mandikan. Tetapi kalau jenazah tu polis bawa ke hospital yang HIV atau AIDS tu itu tuan-tuan mungkin tak uruskan, dia akan diuruskan hospital. Tapi bila permit kubur dia balai polis dah keluarkan, itu kewajipan orang kampung, khairiah kampung tu lah. Maknanya kalau kat sini fungsi khairat kematian lah. Saya tak nak lagi pergi tempat yang pegawai kesihatan beritahu, Ustaz, orang kampung tak nak mandikan. Sedangkan tadi ni semua memandikan, mengkafankan, menyembayangkan, kubikan ni kewajipannya tidak apa, tuan-tuan lah, kariah kampung tu. Itu saya cakap ni termasuk orang bunuh diri. Ini
dia meninggal HIV je, HIV dia air, orang kampung tak nak mandikan. Tak boleh tuan-tuan, tuan-tuan kena buat. Cumanya bila yang berlaku kematian HIV atau AIDS tu, tuan-tuan kena pergi klinik kesihatan yang terdekat. Kalau dekat sini kat mana? Payani, kena pergi situ, beritahu dengan pembantu perubatan atau MA tu, dekat rumah sekian-sekian ni ada jenazah HIV dengan AIDS. Nanti dia akan bekalkan barang-barang tambahan, ataupun dia sendiri yang mengetuai. Kalau pegawai itu tak mengetuai, dia akan memantau. Jadi tuan-tuan lah yang akan memandikan. Mandikannya sama, cuma ada penambahan. Jadi nanti proses mandi tu, pegawai perubatan tu akan tunjukkanlah apa yang perlu dipakai. Dia kena pakai apron penuh, kasut boot, kasut boot, sarung tangan pun 3 lapis. Itu je, cara mandikan sama. Nanti masa praktikal mandi nanti saya akan terangkan sedikit lah apa yang perlu sebagai penambahan untuk HIV dan AIDS. Saya dah kena 2 kali ni. Satu kat Palik Raja, satu lagi saya dah lupa. Saya pergi tu dengan pegawai kesihatan sebab dia memang yang HIV atau AIDS ni dia ada. Jadi saya pergi dengan dia. Dulu tempat ni jauh, dulu jauh. Satu Palik Raja, satu lagi saya tak ingat lah, kawasan lepas Seri Medan Padi tu, Masuk Dalam, Masuk Dalam. Saya tak pasti, tak ingat tuan. Orang kampung tak nak mandikan, mungkin tak tahulah, mungkin takut ke dan sebagainya, sebab HIV dengan AIDS. Baik, 4 perkara ini semua kita kena buat, kena buat, termasuklah orang yang mati bunuh diri. Baik, seterusnya, apa tujuan kita memandikan jenazah ini atau mayat ini? Pertama sekali, menunaikan tuntutan fardu kifayah. Itu yang pertama sekali, menunaikan tuntutan fardu kifayah. Tuan-tuan datang pada pagi ini fardu ain, tetapi buat kerjanya fardu kifayah. Yang senang kata, ada orang lain buat, yang lain tak payah, betul? Tetapi bila tak ada yang boleh buat, itu yang jadi payah. Itu yang jadi payah. Bila tak ada yang boleh nak buat. Sebab katalah kampung ni kampung Pariani Tengah. Baik, ada kematian. Contoh tadi yang saya katakan HIV, HIV yang polis dah keluarkan permit, maknanya memang tanggungjawab qaryah tu. Okey, suatu kampung ni tak mandikan. Sampai pegawai kesihatan telefon saya suruh bantu mandikan. Tu tuntutan fardu kifayah kampung hari tu tak terlepas. Tanggunglah. Dia sama macam sekiranya satu hari ni tak ada orang sembahyang dekat masjid ni, imam pun dah terpelajar, lepas tu Bilal pun tak azan, jemaah pun tak ada, jadi tak ada sembahyang itu. Tu satu kampung tu akan berdosa lah. Tuntutan fardu kifayah tu tak terlepas. Dia sama macam jenazah ni. Baik, seterusnya tujuan tadi menghormati dan memuliakan mayat. Itu ada tujuan kenapa kita memandikan jenazah ni. Yang ketiganya, membezakan antara mayat orang Islam dengan orang bukan Islam. Itu antara tujuan kenapa jenazah orang Islam ni kita mandikan, untuk membezakan jenazah orang Islam dengan orang bukan Islam. Seterusnya, tujuan kita mandikan, membersihkan jenazah sebelum dia dikebumikan. Okey, baik. Islam memandang kebersihan dan kesucian ni bukan saja masa hidup, tapi sampai apa? Sampai mati. Sampai mati pun kita wajib dibersihkan dan disucikan. Caranya itulah tadi, kita memandikan jenazah tu. Itu antara tujuannya. Baik. Dalil wajib memandikan jenazah. Dari Umi Al-Qariyah dan Al-Sariyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW masuk menemui dalam keadaan kami sedang memandikan mayat anak perempuan baginda. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia 3 atau 5 kali ataupun lebih dari itu. Itu antara dalil yang mewajibkan jenazah orang Islam ini dimandikan. Yang keduanya, ijma' ulama. Ijma' ulama yang mewajibkan mandi ke atas jenazah orang Muslim. Itu antara dalil kenapa jenazah orang Islam ni wajib dimandikan. Baik,
Seterusnya masuk syarat-syarat mayat yang hendak dimandikan. Ni siapa dah tulis dah syarat yang saya cakap tadi. Jenazah ni ada syarat, bukan semua. Ada syarat. Pertama sekali apa dia? Apa dia agak? Syarat pertama mestilah Islam. Syarat pertama ni jenazah orang Islam. Orang yang meninggal, orang murtad, orang murtad tak ada wajib lagi. Dia tak ada haram lagi. Dia tak ada dimandikan. Orang yang terkeluar daripada Islam, tak wajib untuk dimandikan. Baik. Seterusnya masih wujud jasadnya. Antara syarat jenazah kita mandikan ni masih wujud jasadnya. Baik. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham tentang yang dikatakan masih wujud jasadnya? Apa dia? Apa yang tuan faham? Siapa yang faham? Yang dimaksudkan masih wujud jasadnya, maksudnya apa sahaja yang ada, yang tinggal. Contoh sini yang senang saya nak beri contoh, sungai. Sungai simpang kanan ke simpang kiri sini, dia mati lemas. Dia mati lemas. Baik, sebahagian anggotanya dah kena makan, katalah makan buaya, makan buaya. Yang tinggal hanya kaki kanan saja ataupun kaki kiri. Maka kaki itulah kita ratakan air, kafankan dia, sembahyangkan dia dan kebumikan dia. Itulah yang dimaksudkan masih wujud jasadnya. Lain orang yang hidup, anggota dia terputus, ataupun contoh kaki ni dia kena potong. Orang kencing manis, bukan kencing pedih, kencing manis. Kencing pedih ni orang yang masih menipu je ni. Kencing manis dia kena potong. Sama ada separuh, separuh, biasanya yang pertama atas buku lali, atas lagi atas lutut, dan seterusnya satu kaki. Saya yang satu kaki ni, maknanya sampai peha ni, tu banyak kali jugalah. Saya pergi kubur tu, letak dalam motor je kan, dia punya peha kat dalam, kaki gini. Berhenti kat traffic ni, orang tengok je, tunggu je tanya bawa apa tu. Saya tunggu je, tak ada berani nak tanya. Kaki, satu kaki tu. Pergi. Kalau naik motor memang nampak lah. Masa nak hantar ke kubur jauh kan, dan senang naik motor. Tu lain. Itu orang yang hidup. Yang tadi tu sunat dibersihkan bungkus tanam. Tu lain beza. Walaupun dah tinggal rangka. Contohnya dia, kalau tuan-tuan ingat nahas helikopter, ingat tak? Helikopter Nuri kan, yang berapa orang tu kan, hampir sebulan baru jumpa kan, kan dah tinggal rangka tengkorak. Maka itulah rangka tu kita ratakan air. Kita ratakan air, lepas tu kita kafankan, sembahyangkan dan kebumikan. Inilah yang dimaksudkan masih wujud jasadnya. Saya, pengalaman saya lah, saya jumpa apa? Abu. Dah jadi abu. Dah jadi abu. Baik, masa pertama kali kes tu, dia ni saudara baru, Chinese, Cina masuk Islam. Mungkin dia punya anak ataupun waris dia mungkin nak memalsukan dokumen, tapi bila dia daftar kematian dekat penjara pendaftaran, keluar dekat skrin tu agama dia Islam. Jadi pegawai pendaftaran yang dekat pejabat ni telefon nak pejabat kadi, tanyakan betul Islam. Jadi kita tuntut abu tadi, dah jadi abu. Jadi abu. Di masa tu saya pun tak pernah pengalaman jumpa tu kan. Jadi pegawai saudara baru Jakadi, masa tu apa saya tanya, Iqbal Ustaz Iqbal. Kita dah telefon Datuk Mufti untuk macam mana nak uruskan dah jadi abu ni. Datuk Mufti masa tu Datuk Noh Gaduh Datuk Noh. Jadi dia kata kita bungkus je lah, ataupun kita gantikan kafan tadi, abu tu, lepas tu kita sembahyangkan dan kita bumikan di tanah kuburan Islam Jalan Tanjung Labur. Tu saya jumpa sekali. Lepas tu ada lagi sekali, maknanya dua kali lah saya jumpa yang dah jadi abu, semua dah dibakar. Baik, itu antara syarat masih wujud jasadnya. Faham tuan-tuan? Yang dimasukkan masih wujud, apa saja yang ada, itulah yang dimasukkan masih wujud. Yang tadi itu lain.
Yang saya cakap tangannya terputus ataupun anggotanya terputus ataupun kakinya kena potong, itu sunat. Sebab tu kalau tuan-tuan ada waris ataupun bila berlaku yang kencing manis ni, tuan-tuan sendiri boleh buat sebenarnya. Dia yang kita bersihkan tu, bungkus tu sunat. Sebenarnya kalau kaki tu tuan-tuan tak mampu nak buat tu, terus tanam pun tak ada masalah. Jadi sunat dibersihkan bungkus tanam. Memang kaki yang kena potong ni, kalau tuan-tuan buka plastik tu berlapis-lapis, lepas tu dibungkus tu pun berlapis-lapis, memang baunya pun boleh tahan lah. Memang boleh tahan baunya. Tu kalau tak biasa tu memang muntah lah. Muntah bau tu, bau kaki yang kena potong tu. Okay. Maksud Ustaz tadi orangnya mesti duduk. Tapi anggota dia tercerai. Anggotanya dah tercerai. Saya pernah jumpa tangan dia ni kena mesin, putus kan. Itu sunat, dibersihkan, bungkus, tanam. Nak tanam dekat tepi rumah pun boleh. Kalau nak tanam dekat tanah kuburan, itu kena beritahu orang kubur, jangan tuan-tuan pergi sendiri gali. Tapi kalau tuan nak tanam sendiri dekat tepi rumah, itu tak apa, itu kawasan tuan-tuan. Tapi nak tanam dekat kubur jangan. Tuan-tuan kena beritahu orang kubur. Saya pun kalau saya buat kaki tu, saya nak pergi tanam kat kubur, saya beritahu budak kubur, ada kaki. Nanti kita bagi pada dia. Bukan saya buat, memang masa dia punya bersih tu saya buat, bersih buku saya buat. Tapi bila nak tanam tu orang lain yang buat. Kecuali saya nak tanam sendiri kat tepi masjid dia kan. Macam masjid Bentara tu dia ada kawasan belakang tu ada tanah. Tu saya cangkul sendirilah. Tak ya. Atau tuan-tuan nak tanam tepi rumah, macam kampung ni ada kawasan kan. Belakang rumah boleh. Tapi kalau nak tanam kat kubur, tanah wakaf, kena beritahu. Jangan mandai-mandai pula tuan-tuan gali. Baik. Lagi satu, kalau jumpa, jangan tuan-tuan campak sungai, campak dalam parit. Biar ditanam. Sunatnya pun tanam. Sebab nanti kalau tuan-tuan buang macam itu nanti dia jadi itu pula, jadi kes pula nanti. Boleh tuan-tuan kalau adalah yang saudara mara yang kaki dia kena potong kencing manis, jadi tuan-tuan boleh ambil sendiri, tutup dekat bilik mayat tu, bawa balik uruskan. Dia senang je, dia bersihkan, bungkus tanam. Tapi kalau yang tadi tu memang dia dah mati, katalah mati lemas, hanya jumpa kaki, tu kita kena ratakan air betul. Bungkus dia tu gantikan dengan kafan lah. Maknanya kita tak kafan lah, penuhkan sikit je. Lepas tu kita sembayangkan, kena sembayangkan walaupun kaki tadi sembayangkan. Lepas tu dah digumikan. Baik. Kalau orang aksiden dan dengan tulisan daging-daging mana? Itu bukan tanggungjawab kita. Biasanya saya itu yang pungut tu biasanya polis. Polis semua. Kalau adalah. Saya dah jumpa macam tu. Mana yang ada tu dekat bilik mayat, itulah yang kita ratakan air. Saya pernah jumpa Bangla, dia masuk dalam mesin, jatuh masuk dalam mesin, macam daging korban tu. Macam daging korban. Saya susun daging dia tu atas tempat mandi tu lah. Sebab tempat mandi hospital ni dia jaring-jaring, dia berlubang. Jadi kita susun tu, kita ratakan air lah. Tapi dah hancur macam mana kan. Yang macam tadi awak cerita tu, mungkin kita tak jumpa, sebab benda tu akan dibawa ke hospital. Biasanya polis ataupun bomba yang akan kumur, dia masuk dalam bilik hitam dan dibawa ke hospital. Tu semua akan dimandikan di hospital. Apa yang ada lah. Kalau saya mandikan setakat otak ni letak dia ni dah biasa lah. Tinggal kulit kepala je. Jadi tempurung ni pun tak ada. Tempurung kepala ni pun tak ada, dah hancur. Tinggal kulit kepala ni Allah jadikan dia tahan. Tengkorak kita ni boleh hancur. Otak pun boleh habis, tapi kulit ni masih ada. Jadi boleh dijahit lagi. Nanti orang bilik mayat tu masukkan kertas dalam tu, lepas tu dia jahit balik lah. Nampak bulat cantik je.
Itu pengalaman-pengalaman yang mandi kat hospital lah, mandi kat rumah tak jumpa lah kan. Yang matanya tak ada dah berubah yang separuh ni dah macam apa, Robocop nampak ini ada daging, ini tak ada daging dan nampak tengkorak dia tu saya mandikan, dia kena bom, dia buat bom sendiri, dia tuba ikan dia tuba ikan. Alhamdulillah bapak dia selamat, tapi dia meninggal. Masa dia nak pegang tu bom tu, dia campak kat sungai. Dia campak kat sungai, tapi tak meletup. Dia turun, dia pegang, dia nak pegang dia meletup. Jadi separuh ni, sebelah kanan ni sampai ke kaki. Dia punya macam Robocop lah, nampak tulang. Yang sini jari-jari ni dia nampak tulang-tulang, daging sikit-sikit. Sampai muka ni separuh. Maknanya sebelah kanan dah habis. Kebetulan salah seorang waris tu ada saya punya jemaah Masjid Bentara. Masa tu saya bertugas di Masjid Bentara. Dia tanyalah, "Haji, siapa?" "Anak saudara." "Macam mana ya?" Dia kata dia biasa dia buat bom sendiri ni, dia tuba ikan. Tapi hari tu dia punya nasib lah kurang baik, jadi dia kena tu tu pengalaman lah. Jadi apa yang ada tu lah kita ratakan air walaupun itu yang kena bom tu dia punya hati dia saya basuh dekat sinki. Saya mandikan ni nampak dalam ni. Masa nak mandi tu orang bilik mayat tu yang nak tolong saya datang ni, saya terus nak potong kain. Haji Basirun lah, ada lagi dia dah bersara. Dia kata dengan saya, "Sobi, awak dah tengok ke jenazahnya?" "Kenapa ni?" Tengok dulu. Saya tak tengok. Saya masuk bilik tu, dia tak postmortem tau, dalam beg plastik hitam lagi. Saya pun tanya juga kan, kenapa jenazahnya dalam beg plastik hitam? Tu macam mana nak tengok ni Tengok jugalah, masa dia suruh tengok. Bila saya buka beg plastik hitam tu, peranjat saya dia punya ni nampak nampak dalam ni. Kulit dia dah tak ada. Nampak dalam perut apa semua. Sikit dia kata, dah tengok. Haji kata, "Dah, mana Ji nak buat Ji, kenapa tak jahit Ji?" Macam mana nak jahit? Kulit dia dah tak ada. Kulit dia tak ada kan. Kulit dah nampak dalam ni separuh macam ni. Kita masukkan kain je, lepas tu kita angkat. Itulah kita buat macam tu. Masukkan kain, kita angkat. Yang kalau yang macam itu kemalangan postmortem semua ada plastik. Tuan-tuan kalau tuan-tuan jumpa di hospital ada plastik, itulah jenazah yang maknanya ada bekas siasat, termasuklah yang HIV pun kita ada plastik. Jadi itulah pengalaman saya yang maknanya tak boleh dijahit, kulit dah tak ada. Jadi macam itulah kita buat. Itulah sebab tu saya pesan dengan kalau sini ada yang mandi jenazah, sebenarnya yang pemandi ni dia kena kreatif lah. Kena kreatif. Manalah tuan-tuan jumpa tuan-tuan jumpa. Sebab tuan-tuan yang boleh jumpa apa dia? Mati kat rumah ni. Yang belakang dia berlubang. Belakang dia berlubang. Kaki dia ni kencing manis, dia tak potong tau. Dia tak potong. Dagingnya tengah sikit-sikit. Tulang tu dah nampak. Jadi kaki ni pun dia punya tulang pun dah nampak. Saya pernah tu. Dia tak nak potong. Jadi itu macam mana? Tu kalau tuan-tuan mandikan, tuan-tuan kena alas ke tu? Kena alas dengan plastik. Kena alas dengan plastik. Ataupun tutupkan dengan pakai pampers dia kalau pampers dia ada. Begitu juga yang belakang ni berlubang, sama juga. Pakaikan pampers dia. Pakai pampers dia. Nanti tak kena pada kain dah. Kalau tak ada, kena alas plastik. Kalau tak, nanti kain kafannya akan kena kotor. Sebab berlubang ni dah tak boleh apa. Dia tak boleh jahit lagi dah. Dia tak boleh jahit. Dia dah berlubang itu, nampak dia punya tulang. Okay. Begitu juga dengan orang yang sebelah kiri kalau yang dia tak boleh buang air lalu dubur kan, dia tepuk sini, betul? Pernah jumpa tak? Saudara mara ke yang najis dia yang kantong najis dia sebelah kiri ni kan? Itu saya dah kena 2 kali tu. Bila nak mandikan ada ni pula. Itu kena jahit tuan-tuan. Kena jahit. Kena buka dulu tempat najis tu, jahit. Saya jahit tu berpeluh-peluh. Baik ada pengalaman
tengok apa sahabat-sahabat jahit kan, jahit dekat hospital tu. Saya sebenarnya nak belajar tu kan, jahit tu kan, jahit apa, jahit yang luka-luka yang koyak tu kan. Tapi saya tak boleh. Baru tengok lama-lama ni, tak boleh lah Ji, macam saya kena jahit lah Ji. Tuan-tuan boleh tak tengok jahit tu? Saya tengok dekat televisyen pun tak boleh lah. Tengok macam kita rasa kita kena jahit. Sebab itu pengalaman kan. Siapa yang dapat pengalaman yang itu kan? Tak semua. Saya kira nak belajar juga. Rupanya pengalaman tu saya dapat lah. Jahit yang saya kena mandikan kat rumah tu, dia punya kantong tu tak buka lagi. Patutnya dia beritahu dengan pihak hospital sebelum jenazah tu balik. Nanti dia boleh buatkan. Dia bukakan tu, nanti dia jahit. Sebab najis dia keluar kat situ kan. Jadi dia kena bersihkan dan kena tutup, baru kita boleh basuh. Sebab nanti kalau dia punya najis keluar, najis keluar. Baik. Jauh pula dari tu syarat-syarat tadi baru dua. Katanya pasal anggota yang untuk penanaman anggota yang hingga separuh-separuh tadi, adakah cara tanam tu sebagaimana banyak yang jasad yang penuh atau boleh tanam secara ganti tanam? Itu yang maknanya dah tinggal itu kena tanya orang kubur lah. Dia lebih faham. Tapi setahu saya dia gali pun tak dalam. Macam kaki tu dia gali tak dalam. Dia gali. Maknanya penggalian tu ataupun tanam tu sekira-kira binatang buas tak boleh nak apa? Tak boleh nak gali itu yang kita tengok cerita Piramid tu kan. Besar tak besar lah dia dia punya luas panjang lebar dia tu 7 kaki kan. Lebar dia tu 3 kaki, dalam dia tu 7 kaki itu kubur. Kita Piramid tu. Mana itu untuk kubur. Tapi untuk yang tadi mungkin tak perlu. Sekira-kiranya kedalaman yang binatang buas tak boleh gali. Tak samalah, tak sama macam jenazah yang sempurna. Yang sempurna tadi memang dia punya dalam 7 kaki, lebar dia pun 3 kaki, panjang dia 7 kaki. Maknanya itu sesuai untuk sama besar dengan keranda tadi. Kalau yang tu tak perlu. Maksud dia baby ataupun bayi yang gugur kan. Pun saya tengok sendiri, dia gali pun tak dalam. Baby kadang yang bau besar satu ni kan, sejengkal kan. Tengok dia tak dalam, dia gali. Itu maknanya orang kubur lebih arif lah. Betul? Ada penggali kubur ni? Ada? Datang penggali kubur? Oh, penggali kubur tak datang Okey, baik. Itu syarat. Syarat yang kedua. Syarat ketiga bukan mati syahid. Bukan mati syahid. Tuan-tuan faham mati syahid? Faham? Orang yang mempertahankan Islam dan negara ni dia mati ataupun dia meninggal, dia tak lagi tak wajib dia laksanakan pemandian ni. Dia dikebumikan terus dengan apa yang ada pada tubuh dia. Maknanya dia tak wajib lagi untuk dimandikan, dikafankan dan sebagainya. Itu yang ketiga, bukan mati syahid. Okey, baik. Yang seterusnya, bayi yang gugur dari kandungan. Nanti ini antara syarat. Ini bayi yang gugur. Okey, baik. Bayi yang gugur ni tuan, dia terbagi pada dua. Ini yang cantik lah. Yang cantik ni. Yang tak cantik ni semua Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia adalah pelajar yang baik. Dia tak bawa apa pun. Dia tulis atas pasir je. Lepas tu dia padam. Padam. Okey, baik. Baik. Yang pertama 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas ni wajib buat 4 apa tadi? Mandikan, kafankan, sembayangkan dan kebumikan. Okey, ini yang 6 bulan ke atas. 6 bulan semata. Baik. Yang keduanya 5 bulan. Yang 5 bulan maknanya bawah 6 bulan. Okey. Ini dipecah lagi 3. Yang bayi ni dah pecah 2. Lepas tu yang bawah 6 bulan ni dipecah lagi 3. Dipecah lagi 3. Baik. Yang pertama dia tak ada tanda hidup. Tak ada tanda hidup. Yang pertama dia ada tanda hidup. Dia ada tanda hidup, sama ada dia menangis, bergerak dan sebagainya, buat 4. Buat 4. Yang keduanya dia tak ada tanda hidup. Tak ada tanda hidup. Yang ni bawah 6 bulan yang bawah 6 bulan. Okey. Buat 3 je. Itu yang dia ada beza tu. Apa dia? Mandikan, kafankan, terus dikebumikan. Tak
baru disembayangkan. Itu dia ada beza. Ada beza. Baik, bawah lagi biasanya baru seketul daging lah. Ni biasanya 2 bulan 2 bulan lebih baru seketul daging. Itu sunat. Sunat dibersihkan, bungkus tanam. Ini yang bayi ni, ini mungkin mudah kita jumpa sebab kita mungkin ada anak, ada cucu yang akan kita jumpa. Jadi kita boleh buat. Tak perlulah panggil imam ke bilal ke ataupun yang menguruskan jenazah. Jadi kita boleh buat sendiri. Sebab tu bila dah khusus ni, tuan-tuan dah tahu kan, mungkin keyakinan tu ada nak buat kan. Jadi boleh buat. Mana tahu kena pada cucu kita atau anak kita, jadi kita boleh buat. Tak perlulah panggil pemandi jenazah sebagainya. Boleh tuan-tuan Maksud Ustaz tadi tu jenazah bayi tu tadi yang gugur 6 bulan ke bawah. 6 bulan ke bawah tu dia bagi 3. Pastikan pada mak bila bayi ni menangis ketika ada tanda hidup, bergerak, menangis. lepas tu dia meninggal. Dalam tu kita Kena buat tadi 4. Kalau tak ada, buat 3 je. Lepas tu yang seterusnya bawah lagi ni, ini biasa barunya tadi 2 bulan 2 bulan setengah ataupun sebulan. Itu biasanya baru seketul daging tu yang kecil lagi lah, baru seketul lah. Tu sunat. Tu sunat je, dibersihkan, bungkus tanam. Okey. Baik. Seterusnya antara syarat tadi jenazah yang ditayamumkan. Ini masuk dalam syarat jenazah ni. Baik. Jenazah yang ditayamumkan ni samalah macam kita nak solat, nak baca Quran ketika tak ada air. Maknanya bila tak ada air, jenazah tu pun diganti dengan tayamum. Yang keduanya tempat yang terpencil. Contohnya kawasan orang asli lah, orang asli yang dalam hutan ni, yang mati tu perempuan, yang ada orang lelaki semua. Jenazah tu tak akan dimandikan. Dia akan dimandikan dengan tayamum. Ataupun yang mati tu lelaki, yang ada perempuan semua, maka jenazah tu pun digantikan dengan tayamum. Yang ketiganya, jenazah ni dia mati terbakar, rentung. Sekiranya kita gunakan air, dia punya daging tu gugur, maka kita tak mandikan jenazah tu, digantikan dengan tayamum. Baik. Habis syarat-syarat jenazah tadi. Ada 5 tadi. Okey. Kita masuk pada syarat-syarat pemandi jenazah. Siapa dia? Kita yang ada ni semua ni. Kita yang ada semua ni. Baik. Apa syarat dia? Pertama sekali, apa dia? Mestilah Islam. Islam juga. Sebab apa? Kita dekat dunia ni tak ada tempat yang tak ada orang bukan Islam. Betul? Tapi saya masuk kampung ni daripada hujung tadi macam tak ada nampak rumah orang Cina. Ni tak ada. Ada? Ada ada. Maknanya itulah kampung orang Melayu ni, walaupun dia seorang dia boleh hidup. Tapi kita cuba kita pergi tempat kampung Cina, kita seorang. Rasanya kita pun bukan kita keluar dengan tanah-tanah, dengan rumah kita jual, kita hidup lain. Kita tak boleh hidup, tapi dia boleh hidup. Dia boleh hidup dengan persekitaran dengan orang Melayu Islam. Nampak tu. Mana Islam ni dia memang agama yang dia boleh terima semua. Okey, baik. Mestilah Islam. Ni mungkin dekat kampung, biasanya dekat taman lah. Saya taman ni kadang-kadang jiran dia pun orang Islam kan. Saya pernah jumpa anak dia, anak dia berislam. Dia ni India masuk Islam. Itulah pengalaman saya. Dia ni pergi bekas rumah isteri dia tak Islam, Islam. Kebetulan dia pergi rumah tu, dia meninggal. Jadi kena buat kat situ lah kan, kat rumah tu. Jadi saya yang datang ni nak uruskan. Bila pegawai saudara baru biar kaji dan telefon saya, Syekh, entah boleh mandikan dekat ni nak sekalian-sekalian. Ya Allah, kenapa? Dia ni saudara baru, tapi dia meninggal kat rumah bekas isteri dia. Jadi saya datang lah, saya pergi. Saya masuk je rumah dia, tuan. Tahu lah rumah orang India kan. Ada patung-patung, lepas tu ada gambar yang gajah tangan banyak kan. Saya yang nak potong kain ni. Betul ni Islam kan. Sebab itu antara syarat kan. Syarat tu jenazah ni mesti Islam kan. Saya datang dah betul, tapi jenazah tu
Saya keluar balik. Syekh, betul ke ni? Betul ni, yang ni Islam. Cuma rumah tu bukan. Itu bekas isteri dia datang melawan dia. Okey, itu selesai. Bila saya nak mandi tu, anak dia yang belum Islam tu nak tolong. Jadi kita beritahu lah, bukan saya tak bagi, tapi peraturan, undang-undang Islam telah menetapkan bahawa yang mandikan ni mesti orang Islam, orang Islam. Jadi bila kita beritahu dengan dia, kita sendiri pun ada kan sahabat-sahabat yang ataupun kawan-kawan yang bukan Islam, ada tak tuan? Tuan ada tak? Kawan-kawan yang dia rapat dengan kita tapi dia bukan Islam, ada kan? Nanti itulah, kalau mata sekali bila kematian tu dia nak bantu, kita kena beritahu dia, yang mandikan ni mestilah orang Islam. Nanti dia faham lah, sebab yang menetapkannya lah, yang menetapkan agama kita, peraturannya, undang-undangnya begitu, yang mandikan ni mestilah orang Islam. Kalau di hospital tu banyak kali tu kan, sebab dia saudara baru kan, saudara baru dan sebagainya, dia nanti anak-anak dia datang. Baik, yang seterusnya, kedua syarat tadi, balik. Balik. Yang datang ni saya tengok macam semua dah balik, belum ada yang belum balik. Betul tapi bila nak tengok je, bila ada kematian. Sebagai yang fungsi cakap tadi lah, kita tak naklah tolak dan sebagainya, tolak. Maknanya nanti lepas ni, ni siapa fungsi saya dah tanya. Hari ni khusus ni ada sijil tak? Tak ada, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sebab yang ada sijil hantar jerat. Hantar jerat. Sebab saya yang tempat-tempat yang ada sijil ni, nanti kalau tempat tu ada kematian, dia sampai telefon pejabat kadi. Okey, telefon sian-sian, dia orang dah kursus jenazah ada sijil. Dari sijil tu yang hantar jerat, jangan sampai tak boleh buat. Hari ni tak ada sijil, selamat. Selamat. Sebab yang ada sijil tu dia tak boleh buat, bakar sijil dia, rebus airnya, minum airnya. Dia yang pentingnya kita faham, bukan sijil tu, yang kita faham kita boleh buat. Saya yang dah kursus 3 kali ni pun, kalau tak sampai satu hari tu kena pergi, sampai sekarang pun saya tak mandikan rasanya. Sebab apa? Sebab masa tu yang atas-atas ni, yang senior ni ada lagi. Jadi saya tak pergilah. Sampai satu ketika, itulah dia, sejarah saya mengurus jenazah ni, arwah Bilal Marlan, dia tak ada. Dia ada beresa. Lepas tu yang kedua Zul pun semua tak ada. Jadi malam tu dia datang lah. Saya duduk quarters masjid. Siapa yang pergi ke masjid malam berdara luar, ada quarters tu kan, yang 3 tingkat tu kan. Saya duduk atas. Arwah Bilal Marlan. Tapi besok ni ada kematian dekat hospital. Dia meninggal busuk. Mati dah seminggu. Besok saya tak ada, Adam tak ada, Haji Tumin pun tak ada. Kau kena pergi kau. Malam tu tidur rasanya macam sekejap. Macam sekejap rasanya. Sebab kita tak pernah urus kan, tuan-tuan bayangkan. Memang dah khusus, tapi kita tak pernah pergi tuan-tuan. Tak pernah kita sebagai ketua kan. Tuan-tuan bayangkan lah. Lepas tu jenazah bukan jenazah sempurna, jenazah yang mati seminggu dekat rumah, dah busuk. Tuan-tuan, saya mandikan tu, ulat dia sampai yang besar, yang sedang, yang kecil, yang halus. Tempat air tu sampai tersumbat. Banyaknya ulat. Saya kafan tu dengan ulat-ulat tuan. Kafan tu tuan. Yang busuk ni kalau kita buat, memang kita kena cepat. Kena cepat. Sebab dia ulat tu keluar, dia tak berhenti. Dia tak berhenti. Jadi kita kena cepat. Mandikan, ratakan air semua tu. Masukkan kain, angkat. Siap-siap. Kena pantas. Sebab ulat dia tak berhenti keluar. Saya cuba cibah klorok pun, yang kat luar je, tapi yang dalam dah ada keluar. Dia tetap akan keluar. Saya cuma belum jumpa sampai ulat tu tumbuh kepak lah. Tapi arwah Bilal Marlan yang datang rumah saya tu, dia dah jumpa. Ulat tu dah nak terbang. Ulat mayat tu dah nak terbang. Dah tumbuh kepak. Itulah pengalaman saya. Jenazah pertama, dalam pertama kali mandi jenazah. Lepas tu mandi kat hospital. Kena jenazah macam itu. Memang nasib lah. Nasib. Kalau tengok aku juga, kalau saya tak uruskan yang itu, saya takkan boleh mandi tu rasanya.
mandikan jenazah tu. Itu dia punya, kata orang, salam pengenalan. Salam pengenalan. Tapi saya tanya yang dekat bilik mayat ni, PPK bilik mayat ni, yang kena bertugas dekat situ, dia kata tu, siapa yang masuk, tak kira lah doktor ke MA dia, yang masuk kat bilik mayat tu, sekarang bilik forensik tu, semua akan dapat salam pengenalan. Akan dapat. Jadi masing-masing lah. Itu punya tu. Baik. Seterusnya, yang tadi Islam, balik. Yang ketiganya berakal. Berakal, gila, separuh gila tak wajib. Ni selamat lah. Yang gila, yang separuh gila. Tapi kita yang tak gila, yang tak selamat. Kita yang tak selamat, kita kena buat. Tapi masa ni lah yang ada yang macam nak gila, separuh gila sebab tak nak uruskan. Baik. Seterusnya berilmu. Yang keempatnya berilmu. Ni kenapa tujuannya pengurusi badan khairat kematian ni dan pengurusi masjid ni laksanakan khusus ni. Sekurang-kurangnya beri pendedahan ataupun ilmu tentang pengurusan jenazah, mentajis mayat. Tuan-tuan, sebenarnya kalau khusus ni dia tak cukup sekali. Tak cukup sekali. Kita kena ada pergi tempat lain untuk banyak biar banyak kali. Sebab kita tak buat sebab macam yang kita orang ni yang mandikan di hospital ni hari-hari ngadam jenazah. Tapi yang kat kampung ni masa kita nak jumpa tu payah kan, nak jumpa setahun sekali. Jadi kita kena ada tempat lain kita akan pergi. Maknanya kena banyak kali khusus. Yang terpentingnya dia punya praktikal tu. Bukan khusus ni, yang praktikal mandi tu, mandi dengan kafan. Tu maknanya kena banyak kali. Sebab kita nak buat tu, kalau kita sekali hari ni lepas tu kita tak buat kan, kita biar gitu, nanti bila ada nak buat tu macam payah, susah. Tapi kalau kita dah banyak kali, lepas tu kita ada je kematian, kita boleh buat ataupun kita nak buat, insyaAllah dia akan dapat. Tapi kalau kita ada kursus pun tapi kita tak buat, selagi kita tak buat ataupun kita tak ikut kan, katalah kat sini ada ketua dia, yang nak ikut tu, yang nak bantu tu, yang bantu tu biar bagusnya waris lah, waris. Sebenarnya tujuan kursus ni pihak masjid ni dengan pejabat kadi bukan kita nak sebenarnya kita nak lahirkan satu rumah, satu orang yang boleh mentajis mayat ni, memandikan kafan. Itu sebenarnya kita kalau boleh kita nak lahirkan satu rumah, satu orang yang boleh uruskan. Jadi tak perlulah panggil pemandi jenazah dan sebagainya, kita boleh uruskan sendiri sebab waris yang terdekat lebih afdal, lebih baik melaksanakan mentajis mayat tu. Itulah tujuan khusus ni. Sekurang-kurangnya kita tak mandikan orang lain, kita mandikan keluarga kita. Betul? Kita mandikan. Jadi tak perlulah nanti bila ada kematian, siapa nak mandikan? Kita nak cari lagi. Tak perlu. Mungkin Korea ataupun jiran-jiran boleh tolong apa? Tolong tadi ambil dia punya tong mandi, ambil buat keranda, yang lain. Tapi yang mandi tu dah keluarga buat sendiri. Kan senang, betul. Sebab bila yang keluarga pun tak boleh buat, lepas tu Korea pun tolak menolak, tu jadi payah, jadi payah itu. Baik, itu yang keempatnya, berilmu. Kurang-kurangnya hari ini kita sedikit sebanyaklah beri ilmu tentang urusan jenazah. Seterusnya yang kelima, sama jenis. Sama jenis, lelaki mandikan lelaki, perempuan mandikan perempuan, kecuali mahramnya. Okey, baik. Anak lelaki nak mandikan ibu dia, anak perempuan nak mandikan bapa dia, boleh. Isteri nak mandikan suami dia, boleh. Suami nak mandikan isteri dia, boleh. Tu. Tapi yang lain kena ikut syarat tadi ni. Lelaki mandikan lelaki, perempuan mandikan perempuan. Sebab sekarang ni ada apa tu? Trend lelaki jadi perempuan. Saya tak nak sebut lah. Tuan-tuan, lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Perempuan jadi lelaki, tomboy. Yang lelaki jadi perempuan ni babu. Saya kebetulan saya ada kawan, saya ada kawan umur dia lebih setahun daripada saya. Memang dah macam
bukan dah macam perempuan dah, memang perempuan dah. Perempuan. Kalau isteri saya pun tengok dia kata perempuan. Bayangkan kalau tuan-tuan juga. Sebab saya kenal dia kawan sekolah, kawan sekolah. Cuma tu lah, pelik macam mana dia boleh jadi perempuan. Kakak dia jadi lelaki. Tapi kakak dia saya jumpa itu dah alhamdulillah dah balik normal, dah tukar. Maknanya dia dah pakai tudung. Masa kakak dia tu jadi lelaki tu tak pernah pakai baju ni, seluar jeans, t-shirt, rambut pendek. Tak tahulah apa nak keluarga dia tu yang adik dia perempuan, lelaki jadi perempuan. Tu sampai sekarang tu. Memang macam perempuan. Itu besok tu kalau dia meninggal, lebih afdal, lebih baik waris dia. Sebab kalau ada apa, biar waris dia. Ataupun kalau tak ada, tadi kena balik semula. Tadi asal dia apa? Lelaki kan? Yang mandikan lelaki. Yang tadi yang tomboy perempuan tu, walaupun dia macam lelaki, sekiranya dia jumpa, tu akan yang mandikannya pun perempuan. Sebab asal dia perempuan. Dia kena ikut ni syarat dia. Lelaki mandikan lelaki, perempuan mandikan perempuan. Itu kalau kena jumpa, kena balik dulu. Kalau nak bagusnya biar waris lah. Waris yang mandikan. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, amanah. Yang syarat pemandi ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang mati ni, orang yang meninggal ni bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Jadi kalau apa yang ada itu memang pada yang mandilah, yang mandi. Jadi sebab itulah yang baik boleh cerita, tapi yang kurang baik ni kalau boleh jangan, memang tak boleh lah. Sebab tu dia amanah tadi. Jangan dia ada sifat amanah, dia tak boleh ceritakan kecuali yang baik. Baik. Yang seterusnya, yang ketujuh, bukan pembunuh si mati. Tu syarat. Bukan saya tuan-tuan, bukan apa Datuk Mufti ataupun Kadi, tapi Islam telah gariskan, telah mengeluarkan peraturan dia, undang-undang dia, syariat dia, bahawa yang mati ni, pembunuh si mati tak boleh mandikan yang dia bunuh. Tu tak boleh. Okay, baik. Seterusnya yang ke-8 dan terakhir, ini syarat. Tadi pembunuh, yang ke-8 ni musuh. Musuh pun tak boleh. Musuh pun tak boleh tuan-tuan. Musuh pun tak boleh nak mandikan musuh dia. Kenapa? Itu bukan saya tuan-tuan, bukan saya, bukan Datuk Mufti, bukan Kadi, sebab yang apa? Islam sendiri yang telah menetapkannya, hukuman dia ataupun peraturan dia, undang-undangnya. Musuh pun tak boleh mandikan musuh dia. Kenapa tuan-tuan? Tadi pembunuh ni musuh pun tak boleh. Sebab kalau musuh dia yang mandikan, masa ni lah dia nak balas dendam. Yang mak-mak dah faham dah. Dah tahu. Masa ni lah dia nak balas dendam. Sepatutnya kita gosok badan dia tu pakai spat ke, pakai kain lembut-lembut. Tapi kalau musuh dia gosok, dia tak pakai kaki tu, pakai bros dawai tu. Bros sabut tu okey lagi. Ni bros dawai tu. Kita buka baju dia ni. Sebenarnya baju ni kalau tak boleh buka, kita gunting. Kita gunting. Kecuali lah yang anak dia atau waris dia baju mahal kan, GDT kan, GDT original yang 300 setengah, takkan nak gunting kan. Kena buka juga. Jadi kena perlahan lah. Kena macam kan tadi lah, pelan-pelan gerakan dia, baru boleh buka. Tapi kalau musuh yang buat tadi, kita sentap je. Buka ni pun kita sentap je, tak boleh. Itulah dia. Islam jaga tadi. Musuh dia tak boleh. Baik. Satu tadi ni sampai 8 syarat dia. Islam, balik, balik tadi. Lepas tu berakal, berilmu, sama jenis, amanah. Lepas tu bukan musuh dan bukan pembunuh. 8 perkara tadi kan, 8 syarat ni. Ada tak ditulis ataupun dicatat kat situ? Imam, Bilal ataupun mandi jenazah, ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Kalau yang perempuan ni memang tak adalah imam dengan Bilal kan? Yang perempuan ni selamat. Tapi yang lelaki-lelaki sebab imam, imam nanti dia dah nak sembahyangkan, baca talqin lagi. Ni semua tak ada buat. Kenalah. Maknanya kalau tak ada pun waris boleh buat, ada orang lain lah yang boleh buat. Kena bagi-bagi itu.
Jadi mana kita lah semua sendiri hari yang hadir ni berkewajipan untuk memandikan jenazah. Tetapi cukup dengan syarat-syarat tadi. Ada syarat-syarat tadi. Baik. Orang yang berhak, orang yang paling berhak sekali memandikan mayat ialah orang yang mana yang waris tadi, waris yang terdekat. Yang bagusnya anak lah, kalau bapa anak, ataupun atuk dia, bapa kepada bapa kita, dia yang mana yang lain berwajib ataupun yang lebih cantik untuk memandikannya. Baik, saya rasa secara teori ni cukup kot. Dah pukul 10.30 ni sebab nanti pasal anggota badan tu yang telah dipotong mandi bersihkan sebelum ditanam, sunat disolatkan. Tak. Dia cuma bersihkan tanam aja. Sunatnya bersihkan bungkus tanam. Bungkus tanam. Yang tadi termasuk solat tu dia memang dah disahkan dia ni meninggal. Kita tak jumpa. Yang saya cakap tadi, yang saya cakap tadi, di mana dia kena buat 4 tu, memang kita dah sahkan, kita yakin ini kaki 9 ini kaki ini yang kenal tu dia lah, mungkin waris ataupun kawan-kawan kita kenal ni, ini memang kaki dia ni. Kita kenal betul. Jangan sampai kaki orang lain pula, kaki orang yang bukan Islam. Kita kenal betul, ini kaki 9. Kita itu yang dimasukkan kena buat 4. Tapi yang tadi tak, yang tadi tu 3 je. 3 je. Itu pun kalau nak buat lah, kalau rasa macam nak terus tanam pun boleh. Baik. Saya rasa syukur dah sebagai teori ini. Nanti masa praktikal mandi dengan kafan, nanti saya boleh ada lagi benda-benda yang kita boleh peringatkan masa praktikal mandi dengan kafan. Okay, baik, selepas ni yang lelaki akan dengan saya untuk praktikal mandi dengan kafan, yang perempuan akan dengan Ustazah Asnizah nanti untuk praktikal mandi dengan kafan. Baik. Saya rasa sebagai separuh ni kita sambung lepas praktikal mandi dengan kafan. Sebelum saya kita nak terus pada praktikal ni, saya nak tanya, hari ini kita nak mandi basah ke mandi kering? Perempuan tak apa, perempuan ni dengan perempuan. Yang lelaki ni mandi kering. Okey, mandi kering. Dia punya model ada tak? Sebab kalau tak ada, saya akan pilih. Saya akan pilih yang besar. Sebab yang perempuan pasal perempuan dengan perempuan yang lelaki. Kalau yang laki-laki ni, kalau tak ada model, kalau yang tak ada nak volunteer, saya akan pilih. Saya akan pilih yang besar sebab letak kain ni tu ada beza. Letak kain tu dia ada beza. Tapi kalau tak ada pun, nanti saya akan tunjukkan macam mana letak kain tu. Dia tetap ada beza. Sebab kalau kita tak samakan dengan yang tadi tu, jenazah yang besar dengan yang kecil, nanti dia punya kain tu masa kita kafan dia akan terbuka. Nanti masa praktikal mengkafankan, saya akan tunjukkan nanti. Boleh tuan-tuan okey jadi yang lelaki boleh dengan saya, yang perempuan boleh bergeraklah dengan Ustazah Azizah. Kita akan mula sesi praktikal. Pasal praktikal ni pun lama juga sebab dia ada mandi dulu kafan. Dua tu, dua sesi. Boleh. Okay. Untuk sebagai tawakufkan majlis ni, kita beri sekejap saudara untuk beri haluan pada pengurusi. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas pencerahan dan penerangan yang begitu baik sekali. Sekarang sementara kita slot yang kedua, kita ada rehat sekejap sampai pukul 10.45. Siapa-siapa yang nak sambung minum ke apa, dipersilakanlah. Kita akan mula pukul 10.45. Yang lelaki di Dewan Solat bawah dan yang perempuan di Dewan Solat perempuan lah di bawah tu. Okey, terima kasih.